kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku kaya indahmu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indahmu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Shalom, selamat datang ke Kebaktian BM Jumat ini. Semoga anda diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami ada di syurga, terima kasih untuk hari yang mulia ini. Bapa, bukakan hati kami, minda kami untuk menyembah-Mu dan juga Bapa untuk mendengar firman-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan masa ini di tangan-Mu, biar Roh Kudus memimpin kami Bapa. Bapa, yang ini semua kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Mazmur 117 ayat 1 hingga 2 mengatakan, Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa, sanjungilah Dia, hai kamu semua umat manusia, kerana kasih-Nya melimpah kepada kita, dan kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Saudara, Tuhan telah perisai dan perlindungan kita. Dia menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Oleh itu, mari kita memuji Tuhan karena Dia telah memberi kita kuasa untuk mengalahkan musuh kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku
pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, karena Dia tidak hanya memberi kita kuasa atas musuh kita, tetapi Dia telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yosua 23 ayat yang pertama sehinggalah ke-16, dan saya akan bacanya dengan menggunakan bahasa Biata Bedaya. Muak tian ripasana Tuhan beda Israel selamat sok para pingayu ngara. Tepuh anak Yosua mararum nyamba. Jadi kepegan sok pereg bara Israel beranyamba berapinguru bara akim kabara pingubak Israel kanang. Marin aku mararum nyama angam makiri sok perkayu di Tuhan di tepangan menai itu tu sok perkengan Tuhan adi tepangan mau perang dengan aku mbah pirutung nuk utung barap tibaran asar ngan terun tanah bangsa-bangsa atik adik baba dem sebenarnya enggak terun tanah bangsa adik aku mengarah so yang Jordan adik di timur negara laut Mediterranean di Katura Barat. Tuhan di tepangan daripada ngara mundur soangan kaya dari ibu ngara derem angan masang ayah di tepuk tanah ngara nanyam adi Tuhan adi tepangan mau berjanji renggit dengan ngapai nakit ingat katuna sok perkayu adi meh dok nyuris dalam surat hukum adat Moses kadanya nyeberera dadai dalam surat tanam keangan manyah bigaur ngangara adi agi baba dem i ruangan puan ka nyebet dan tepak ngara puan ka pakai dan tepak ngara ngambi payu puan ka nyembah tepak ngara puan ka mutu ubak ka tepak ngara angam patut tetek ke Tuhan nimun adi meh nek madin Tuhan meh pibu bangsa-bangsa adi bas ngan dibeke dermangan masang kamating adi tungang rawangan tede so angan tungang beda 1000 daya naan bu sebab Tuhan adi tepak ngan ina adi berawan yen ngan nimun adi ayi meh berjanji ame anak me angan anakit ngasiabo aseng tu rindu Tuhan adi tepak ngan kami angan detetek patuna bangsa-bangsa adi baba akira di ruangan kasawan benan ngangra angan re tetup anang Tuhan tepak ngaredah tiap pibu bangsa-bangsa anak dalam angan masang bangsa-bangsa anak re jadi penyusah diangan kaya kejarat baik rubang kare menam nyampi sek di punok ngan puan karaja di petengan
Karena retui nekaangan memeting tiak dem di tanah di terun tanah adi kena ati adi Tuhan adi tepangan mengendangan. Madin tipuh adi ngaku kebes menek. Barang naan ngan mupuan drem aseng ngasemengi nang Tuhan adi tepangan mengendangan so perkayuh adi kena nanyam ke janji. Bara janji ada yang menai modok cita ni metingga ada dah pitetek pak nimun ayah mesita barang janji ada ayah menai ngangan sebenarnya ayah rep menu soprek pinyi bisai kami angan desita semayang adi Tuhan adi tepangan mepesan kangan dasita kami angan betuan kanyemah tepak di beken drem pejii ayah renguku mangan kaangan rerasu mating tiap dem ree di tanah adi kena ati ada ayah mengen diangan. Ini adalah firman Tuhan. Apa agaknya benda ini? Mungkin kalau kita besarkan, inilah rupanya. Saya percaya tadi kamu ada nampak short video clip tadi dan mungkin kamu terfikir, apa agaknya benda itu? Ya, mungkin di antara kamu sudah tahu ada jawapan dia, kamu tahu apa benda itu, tapi yang lain itu mungkin kurang faham, ya, kurang pasti apa yang dimaksudkan, apa benda itu sebenarnya. Nah, itu adalah haiwan peliharaan saya yang terkini. Malamnya dia dapat hiburkan saya untuk 4 hari saja. Ia sesuatu yang sangat unik, ya, satu yang istimewa, lain dari yang lain. Dan kalau kamu tahu apa benda itu, mungkin kamu rasa wah sangat excited, ya. Benda itu adalah dalam istilah bahasa Inggeris ia digelar sea monkey. Ya, dalam bahasa Malaysia ia bukan monyet lautan, tapi gelarannya dalam bahasa Malaysia agak kurang menarik sedikitlah. Ya, ia digelar sebagai kutu air. Dan bagi saya, kalau ia sesuatu yang unik, ya, tentu kurang maklumat tentang perkara itu, dan ia akan mendorong saya untuk menyelidiki, untuk mencari maklumat mengenainya. Ya, dan ia akan menambah pengetahuan bagi saya. Ya, bukan itu sahaja, ia akan juga mendorong saya untuk mencari maklumat, kerana tentunya kalau ia istimewakan, dia lain dari yang lain, tentu sangat sedikit ya maklumat mengenainya. So, ia juga memastikan saya boleh cari jalan yang kreatif untuk mencari maklumat mengenai benda ini. Dan dari segi rohani, ya, ia juga memberi saya dorongan kalau ia sesuatu yang lain dari yang lain, kerana ia akan memaksa saya untuk bersandar pada Tuhan. Dan begitulah kesnya bila kita mendengar bacaan Alkitab pada hari ini mengenai Yosua pasal 23. Ya, di situ kita lihat bahawa Yosua dia sudah sampai ke akhir hayat dia, dan dia memberi pesanan kepada pemimpin-pemimpin umat Israel. Dan di situ kita dapat lihat begitu istimewanya umat Tuhan. Di situ kita lihat begitu betapa uniknya umat Tuhan. Ya, dan di sini ada 3 perkara yang saya ingin bangkitkan kepada kita semua untuk direnungkan. Ya, kenapa panggilan kepada umat pilihan, kenapa panggilan kepada umat Tuhan itu begitu unik? Mula-mulanya kita dapati bahawa Tuhan kita ini dia adalah lain dari yang lain, lain dari yang diketahui. Umat Israel pada masa itu mereka keluar dari Mesir, mereka merayau-rayau di padang gurun.
Dan Tuhan-Tuhan masyarakat di persekitaran mereka itu lain dari Tuhan yang mereka kenali. Kerana Tuhan kita ini, dia adalah Tuhan yang hidup. Ya, inilah Tuhan Allah yang menghuni di kalangan umatnya. Mana boleh kita cari seorang Tuhan yang begitu peribadi, ya, yang akan menghuni bersama-sama dengan umat dia. Allah kita juga tidak diwakili oleh mana-mana patung, mana-mana image fizikal. Kerana dia istimewa. Dia seorang Allah yang hidup, seorang Allah yang menghuni di kalangan umat dia dan tidak diwakili oleh apa-apa benda yang fizikal. Tambah lagi kalau kita lihat pada bacaan Alkitab tadi itu, kita dapati bahawa Tuhan Allah tetap dengan janjinya. Dia tepat pada masa, ya, tetap pada masa dia akan mengkabulkan janjinya. Dan dia tunggu sehingga kesediaan umat dia dan janjinya akan terkabul. Dan kita juga lihat dalam petikan di atas bahawa Tuhan Allah kita, dia akan melindungi umat dia. Tuhan amat peduli pada umat-umat dia dan dia akan menjaga umat dia dari segala bahaya. Tujuan dia agar umat dia akan bertumbuh. Dia akan memberi yang secukupnya kepada umat dia. Dan memang umat Tuhan ini sangat unik dan mereka juga unik dari segi budaya. Kalau kita rujuk kembali kepada petikan tadi, kita lihat bahawa ada disebut tentang hukum Taurat. Ini begitu istimewa kerana budaya di masyarakat persekitaran mereka pada masa itu memang tak ada satu kitab, satu hukum yang boleh memberi mereka ajaran yang begitu unik. Ya, memang pembentukan budaya orang Israel bukan dia bukan wujud dari sesuatu yang vacuum, tetapi ia wujud dari masyarakat Asia Timur, ya, Timur kuno, masyarakat Timur kuno, ya, dari masyarakat Mesopotamia, tetapi ia telah diubahsuaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan ia begitu unik. Ya, apa yang diambil dari budaya itu yang masih kita lihat diamalkan adalah seperti hak anak sulung. Yang begitu istimewa dan pembentukan budaya orang Israel dan memberi mereka satu identiti yang begitu unik. Hukum Taurat memberi panduan kepada umat dia bagaimana dapat hidup dengan begitu baik. Ya, kita lihat masyarakat umat percaya itu, mereka diseru agar mengutamakan hukum Taurat, dan inilah kepatuhan kepada hukum Taurat inilah yang membezakan umat Tuhan Allah kerana mereka ada identiti yang tersendiri, identiti yang membezakan mereka, yang mereka adalah lain dari yang lain. Keunikan amalan umat Tuhan ditonjolkan dari budaya mereka. Mereka berpegang kepada Tuhan Allah. Mereka menyedari peranan Tuhan dalam hidup seseorang individu dan mereka sedar betapa perlunya sikap bersandar pada Tuhan untuk segala-galanya. Yang istimewa adalah dalam hukum Taurat sendiri. Ya, dalam hukum Taurat sendiri, ya, ada beri amaran apa yang akan berlaku jika melanggar hukum-hukum itu. Oleh itu, hukum Taurat, ya, keseluruhan hukum Taurat itu memberi panduan untuk hidup yang kemenangan. Apa tujuan keunikan ini kepada umat Tuhan pada hari ini? Mula-mulanya, ia memberi kita kesaksian. Ia adalah satu kesaksian kepada orang ramai, orang yang di persekitaran kita tentang ciri-ciri Tuhan Allah yang begitu istimewa. Orang di persekitaran kita akan kenali Tuhan melalui hidup kita, umat dia. Kerana seseorang itu akan menjadi seperti
yang disanjungnya, seperti yang disembahnya, seperti yang diikutinya. Orang ramai akan kenal siapa Tuhan kita. Dan mereka akan kenal bahawa Tuhan Allah kita itu, dia adalah lain dari yang lain. Kalaulah dan bilalah dia terpapar dalam penampilan kita, kewibawaan kita yang lain dari yang lain. Biar saya tunjukkan satu contoh. Di dunia luar, seorang pemimpin biasanya dia akan mengambil kesempatan yang mengakui tugasan pengikutnya sebagai sumbangannya sendiri. Pada masa sekarang, tiap-tiap hari kita lihat Director General of Health tu Noor Hisham, tiap hari dia beri data tentang keadaan COVID-19 di Malaysia. Adakah dia sendiri yang buat pengumpulan data-data itu? Bukan. Kaki tangan dia. Doktor-doktor yang di lapangan, jururawat di lapangan. Bukan Noor Hisham yang buat data-data itu, tetapi dia telah mempersembahkan. Setiap hari dia sampaikan data-data itu. Dan orang ramai hanya kenal DG Kesihatan Malaysia. Mereka tak kenal doktor-doktor yang lain yang buat kerja-kerja yang keras di sebalik takbir. Inilah kepimpinan duniawi. Apa yang pepatah Melayu itu kata, lembu punya susu, sapi dapat nama. Pemimpin dapat segala-gala sanjungan, segala-gala kredit. Tetapi yang betul-betul buat tugasan itu tak disebut langsung. Tapi ini bukan sesuatu yang diajar oleh Alkitab. Ini bukan sesuatu yang kita amalkan dalam masyarakat Kristian. Sebab itulah kita lihat di seminari ini, kita begitu menitik beratkan plegarisme. Jangan sekali-kali kita mencuri idea orang lain. Kita perlu beri penghargaan. Apa dalam pepatah bahasa Inggeris itu, give credit where credit is due. Kerana seseorang itu ada kebolehan, kemampuan, kepandaian sendiri. Dan bila kita berdiri di depan Tuhan, kita semua adalah sama. Dan setiap dari kita ada kebijaksanaan, kemampuan, kebolehan yang tersendiri yang memang kita patut memberi penghargaan kepada yang menyumbang kepada satu-satu projek itu. Dan kalaulah kita amalkan hal ini, walaupun kita seorang pemimpin, kita mesti beri penghargaan kepada sesiapa yang menyumbang kepada projek kita. Inilah kepimpinan yang Alkitabiah. Inilah kepimpinan yang diinginkan oleh Tuhan kita. Dan saya percaya bahawa kewibawaan yang Alkitabiah yang sedemikian, ia akan menonjolkan keunikan umat Tuhan Allah kita. Panggilan kita begitu unik. Dan keunikan ini adalah agar kita dapat menginjili mereka yang belum percaya. Kerana ciri keunikan ini adalah unsur yang penting untuk kita menginjili orang lain, mereka yang belum percaya. Kerana kita akan memberi mereka satu sebab kenapa kepercayaan kita ini berbeza dari yang lain. Kalau seseorang itu tetap sama setelah dia sudah menerima Yesus, dia mungkin kurang faham apa yang dituntutnya. Umat percaya, anda dan saya, kita memang tidak sempurna, tetapi sepatutnya sepanjang kita hidup sebagai umat Kristian, kita harus menunjukkan dalam hidup kita perubahan yang kian berubah mengikut Yesus. Yang kian berubah menyerupai Tuhan kita Yesus. Proses mempercayai Yesus ini memerlukan masa untuk kita mengubah diri kita, iaitu mengubah menjadi seperti Yesus.
Dan proses inilah yang menjadi pendekatan penginjilan yang amat berkesan. Satu lagi tujuan kenapa panggilan kita begitu unik adalah supaya kita dapat menyembuhkan dunia dari akibat dosa. Tujuan panggilan Tuhan kepada umat Dia adalah supaya kita membawa perubahan yang dapat menyembuhkan dunia kita dari akibat dosa. Penampilan umat Tuhan harus begitu unik dengan keistimewaan dapat menarik keinginan mengenali siapa Tuhan kita. Penampilan umat Tuhan harus mengakibatkan rasa ingin tahu apa itu punca yang menyebabkan kita begitu istimewa, yang bahawa kita ini lain dari yang lain bila kita menaparkan perspektif yang begitu berbeza dengan duniawi. Memang di sebelah dunia mereka mengutamakan wang, mereka mengutamakan kedudukan, mereka mengutamakan kekuasaan. Tetapi masyarakat Kristian, kita ada satu tahap social etik yang lain dari yang lain. Satu standard social etik yang lebih tinggi dan bertentangan dengan keinginan dan keutamaan duniawi. Sebagai penutup, biar saya jabarkan kepada kita semua pada hari ini, agar kita mengkaji diri sendiri dengan mendalam. Bandingkan dengan kehendak duniawi. Kita di sini dipanggil untuk membawa perubahan kepada dunia melalui ajaran Alkitab yang begitu unik. Kaji diri dengan jujur. Adakah anda masih berbau duniawi? Atau adakah kamu dapati bahawa diri anda kian lama sudah kian berjauhan dengan keutamaan duniawi? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana panggilan menjadi umat Engkau. Tuhan Allah yang begitu istimewa, begitu unik, begitu lain dari yang lain, dan memanggil setiap dari kami di sini supaya menjadi seperti Engkau. Berkatilah kami di sini agar kekuatan untuk berubah, membawa perubahan yang besar kepada dunia, kepada masyarakat, kepada negara kami. Jadilah setiap dari kami di sini sebagai saluran berkat Engkau, sebagai alatan berkat Engkau, sebagai kasih Engkau untuk disampaikan ke dunia hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur dan kami doa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai
kami segala-segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bilangan bab 6 ayat 24 hingga 26. I Tuhan, o mamarakat, o manaud dikau. I Tuhan, avanus om osibak it kinavo kumasi dikau. I Tuhan, ozi dikau, o manahak dikau, do kopion dosan. Amin. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku,